ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita rezeki untuk solat berjemaah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ia menjadi penghapus dosa bagi kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, nak tak aku sampaikan kepada kalian amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa, amalan-amalan yang boleh mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Kata Rasulullah, kamu berwuduk pada tempat-tempat yang mungkin kamu tak suka. Kalaulah seseorang tu, contohnya mungkin dekat Malaysia ni tak terasa, tapi kalau orang yang duduk di Eropah pada musim sejuk, kalau berwuduk dengan air tu, ujian sejuknya tu terlalu sejuk, tapi dia berusaha untuk berwuduk. Atau contohnya kita bangun pukul 2 malam, pukul 3 malam, kemudian kita berwuduk pada waktu tersebut. Isbabul wudu' 'alal makarih. Makarih ni daripada kalimat makruh. Kita nak cuci tubuh badan kita ni, kita nak sucikan muka kita, tangan kita, tapi kita berusaha untuk berwuduk ketika itu, maka ia sebenarnya wuduk ini menjadi penghapus dosa. Kemudian wa kasratul khuta ilal masjid, ilal masajidi, banyakkan langkah untuk menuju ke masjid. Syukur alhamdulillah, untuk langkah yang kedua ini kita datang ke masjid, datang dengan kenderaan, datang dengan kaki. Mudah-mudahan ianya menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian wantizarus salah ba'da salah, dan menunggu solat sehingga masuk waktu solat yang lain. Hadis ini kalau contohnya antara asar kita tunggu sampai ke maghrib, maghrib tunggu sampai ke isyak, setiap detik kita menunggu itu ia menghapuskan dosa. Dan mudah-mudahan dengan niat apabila kita ni nak menunggu, insya-Allah kelas kita ni akan berakhir pada pukul 7.15. Kerana ada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallal ghadata fi jamaah, siapa solat subuh berjemaah kemudian menunggu di masjid sampailah naik matahari, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah, dapat pahala haji, dapat pahala umrah sempurna. Semoga dalam tempoh kita menunggu sampai pukul 7.15 ini, setiap detik itu pun menghapuskan dosa-dosa kita. Lalu kata Rasulullah, fadzalikumur ribat, ribat bermaksud rabtun, ikat. Maka kata Rasulullah, ikatkan diri kalian dengan amalan-amalan sebegitu, lazimi diri kalian dengan amalan sebegitu. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjaya untuk solat berjemaah di rumah Allah yang mulia, dan kita berharap semoga kelas kita berakhir pada 7.15 ini kita mampu bertahan untuk solat duha ataupun solat syuruk berjemaah. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi imam membacakan beberapa ayat yang pada saya sangat menarik. Yang pertama, imam menyebutkan innal hasanat, menyebutkan firman Allah SWT, innal hasanat yuzhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yuzhibanas sayyiat, menghapuskan dosa-dosa. Ayat Al-Quran menyebutkan setiap amalan baik yang kita buat, ia menghapuskan keburukan kita. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila kamu terbuat jahat, wa atbi'is sayyi'ah, ikutkan kejahatan yang kamu buat dengan kebaikan, dengan bersedekah, dengan solat berjemaah, dengan baca Al-Quran dan sebagainya. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk selalu islahkan diri kita, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslimun. Pada ayat yang seterusnya imam membacakan, dan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum wa ahluha muslihun, selagi mana orang atau penduduk dekat kawasan tersebut masih berusaha untuk mengislah diri. Mengislah diri menunjukkan bahawasanya setiap manusia ni tidak terlepas daripada kesilapan. Tetapi yang tidak terlepas dari kesilapan pun Allah ampunkan, Allah tidak mengazab selagi mana dia ada usaha untuk islah. Contoh kita dalam ruang lingkup keluarga, tak terlepas mungkin anak kita, mungkin diri kita sebagai suami, mungkin isteri kita sebagai suri rumah, mesti ada kesilapan-kesilapan. Tapi selagi mana kita berusaha untuk islah, insya-Allah Allah jauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ayat yang seterusnya Imam membacakan, sesungguhnya ummatan wahidah an-nas, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah dengan kuasa Allah, Allah boleh jadikan semua ni ummatan wahidah, semua ni satu. Maksudnya tuan-tuan saya tak berbeza, tak berbeza akidah, tak berbeza parti politik, tak berbeza apa sahaja, takkan berbeza. Walau syaa rabbuka, Allah berkehendak. Buktinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, kaum Nabi Yunus alaihi salam semuanya beriman. Semuanya beriman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita ni berpecah belah? Kenapa ada berbeza pandangan? Kerana sebenarnya ini adalah ujian. Contohlah, kalau kita nak analogikan dalam sekolah, nak semua ni masuk berjaya periksa SPM 10A belaka, boleh tak cikgu bagi 10A belaka? Mudah, bagi je 10A, letak saja. Tapi kenapa ada yang 10A, 8A, 7A, 5A? Sebab sebab menjadikan, sebab Allah Subhanahu wa taala ingin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehendak Allah lah liyabluwakum. Allah nak uji kita. Allah nak tengok bagaimana kita terhadap dengan perintah Allah, bagaimana dengan larangan Allah, sehingga yang berjaya Allah berikan pahala, sehingga yang gagal waliyazubillah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah ulama kata dunia ini bala, dunia ini adalah ujian. Jadi ujian ni setiap orang tak sama, ada yang mudah, ada yang senang. Cuma baginda SAW memberikan satu kaedah hadis yang sangat penting. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, aku ini begitu ta'ajub, kagum dengan orang-orang yang beriman. Kullu amruhu khair, semua hari-harinya amr, kullu tu semua amr, segala urusan itu ada kebaikannya. In asabahu sarra, bila dia dapat kebaikan, bila dia dapat nikmat, kemudian dia bersyukur, fadzalika khairun lah, itu baik bagi dia. Wa in asabahu darra, apabila dia kena musibah, dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Jadi dalam ujian ni, dapat yang mudah, dapat yang senang, dapat yang susah, semuanya insya-Allah baik bagi orang yang beriman. Jadi marilah, mudah-mudahan dengan kita salat berjamaah ini, ia menjadi satu tanda bahawasanya ini tanda kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi susah-susah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerana itu tuan-tuan, kalau kita lihat hukum solat berjemaah, ulama berbeza pandangan. Kenapa ulama berbeza pandangan? Secara asalnya semua sepakat solat jemaah ini adalah sesuatu yang mana perlu kita semua buat. Kalau boleh jangan tinggalkan. Tuan-tuan, mazhab Syafi'i menyebutkan solat jemaah ni adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau dekat Setia Alam ni tak ada satu orang, dia tak mungkin Setia Alam lah, Setia Alam terlalu besar. Kalau satu qaryah tak ada yang solat jemaah subuh, tak ada yang solat jemaah zuhur, maka satu kampung ni semuanya berdosa. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali mengatakan hukum solat jemaah ini adalah fardu ain. Siapa tinggalkan berdosa kalau tak ada keuzuran. Solat sendiri sah tak? Sah, tapi dia berdosa kerana meninggalkan solat jemaah. Oleh kerana itu kalau kita pergi ke Saudi, waktu azan semua kedai tutup, pam minyak pun tutup, hospital je lah tak tutup. Benda-benda yang ni nak menunjukkan kenapa? Kerana kepentingan solat berjemaah itu. Mazhab Zahiri lagi syadid lagi. Mazhab Zahiri ni, mereka ni melihat pada zahir hadis, dan ia antara mazhab yang besar juga. Kalau dalam Bidayatul Mujtahid disebutkan, dalam kitab Mughni disebutkan, mazhab Zahiri menyebutkan solat jemaah ini syarat sahnya solat. Tak solat jemaah tak sah solat kita. Kenapa mereka ni ada tahap-tahapnya? Ada mazhab kita kata fardu kifayah, ada yang kata fardu ain, ada yang kata syarat sahnya solat. Kerana hadis-hadis berkenaan dengan kelaziman solat jemaah ini sangat besar, banyak. Yang pertama, baginda SAW menyebutkan, aku teringin hari ini aku tak menjadi imam, aku lantik orang lain, dan untuk aku lantik orang lain dan kemudian aku pusing satu kampung ini, rijalun la yashhaduna as-salah, aku mencari lelaki-lelaki yang tak solat, aku bakar rumah mereka. Satu ancaman yang keras.
Ayat Al-Quran menyebutkan fa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan tuan, perang. Bukan waktu tidur, waktu perang. Fa idza kunta fihim, kalau kau bersama kita, maka solatlah berjamaah. Faltakum ta'ifah. Maksudnya solat berjamaah tak boleh dipandang remeh, tak boleh ditinggalkan walaupun dalam peperangan. Kemudian dalam hadis yang lain baginda SAW menyebutkan ada seorang buta ni, orang buta, tak ada ahli keluarga, tak ada isteri, tak ada anak, minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta rukhsah untuk tidak pergi ke masjid. Kata Rasulullah, sami'atan nida, kau dengar tak azan? Zaman dulu tak pakai mic, tak ada mic lah. Zaman dulu kira kalau dengar azan tu mungkin dekat lah. Kata Rasul, mungkin dalam satu rumah, dua rumah. Lalu dia kata orang buta tersebut, aku dengar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, idza sami'tan nida fa'ajib. Kalau kau dengar azan, kau kena datang. Itu sabda baginda SAW. Dan begitu banyak lagi hadis yang lain, pandangan-pandangan. Ibnu Mas'ud kata, wa ma ra'aituna, dan aku tidak melihat orang yang tak ikut solat berjemaah melainkan pada zaman kami itu adalah orang-orang yang munafik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyebutkan, man sami'an nida, barang siapa mendengar azan kemudian tidak hadir solat, maka fala salata lahu, tak sah solat baginya melainkan dia ada uzur. Pandangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la salata li jaril masjid illa fil masjid. La, tak boleh, tak sah solat orang yang jiran masjid melainkan dia solat di masjid, melainkan kalau ada keuzuran. Tuan-tuan, para sahabat, para ulama jemaah, mereka semua ni melihat kepentingan kelaziman solat jemaah, sehingga kalau kita ni tertinggal, kalau kita tak ikut solat berjemaah, sekurang-kurangnya kita kena ada cari satu keuzuran. Kenapa? Nanti mudah-mudahan kalau di hari akhirat, kalau Allah tanya, kenapa kamu tak solat subuh berjemaah, kenapa kamu tak solat zuhur, mungkin kita kata kita sakit. Harap-harap sakit ini boleh menjadi uzur depan Allah. Apa yang menyebabkan ulama berbeza pandangan, padahal hadis-hadis berkenaan kewajipan solat jemaah ni macam banyak? Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, salatul jamaah tad'ufu, solat berjemaah itu ganda pahalanya lebih banyak sebanyak 27 kali berbanding orang yang solat bersendirian. Solat jemaah dapat 27, solat sendiri dapat 1. Hadis ni menyebabkan ulama ada yang kata, macam mazhab Syafi'i kata, oh ini menunjukkan kalau seseorang itu uzur, ada keuzuran dia, mungkin kerana dia jadi polis, mungkin kerana dia perlu jaga trafik, mungkin dia dekat hospital, mungkin tak ada tempat untuk solat, maka dia boleh solat sendiri. Tapi solat sendiri itu dapat 1 pahala sahaja. Meskipun begitu, solat jemaah tetap fardu kifayah. Tapi hadis yang sama mazhab Hambali kata, ini bagi orang yang betul-betul uzur. Pada asalnya semuanya fardu ain, semuanya kena solat berjemaah. Jadi hadis inilah yang memberikan sedikit keringanan, sehingga kita sekurang-kurangnya kalaulah kita meninggalkan solat berjemaah, kena ada rasa sedikit bersalah dalam hati kita, kena ada rasa sedikit rasa berdosa dalam hati kita. Dan hari ini insya-Allah kita kembali lagi di dalam hadis, di dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran, sehingga ia memberikan kita sedikit pengajaran. Dan kita telah pun berhenti pada kisah Nabi Ibrahim AS. Kita telah bercerita Nabi Ibrahim hidup dalam 3 fasa. Nabi Ibrahim pernah tinggal dekat Iraq, dekat kawasan negeri Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin. Dari Palestin itu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir seketika. Daripada Palestin Nabi Ibrahim pergi ke Mekah seketika. Dan Nabi Ibrahim AS menetap dan tinggalnya dekat Palestin. Tuan-tuan, dekat Iraq pula ada beberapa yang telah kita ceritakan. Kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Kemudian kisah Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Ketika mana dah berdakwah kepada ayahnya, ayahnya menolak. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim dan kaumnya Nabi Ibrahim ini menyembah pelbagai Tuhan, menyembah berhala ia, menyembah bulan dan bintang pun ia. Maka Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka dalam sebuah ayat Quran, falamma janna alaihi lailu ra'a qawqaba. Apabila waktu malam datang, Nabi Ibrahim tunjuk, inilah bintang-bintang. Qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim kata, bintang-bintang ni Tuhan kalian, Tuhan aku juga. Jadi ini sebenarnya ada 2 pandangan ulama.
Pandangan yang pertama, tapi ini pandangan minoriti yang menyebutkan bahawasanya Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim pergi tengok bintang, Nabi Ibrahim kata, oh inilah Tuhan aku. Nabi Ibrahim tengok bulan, Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan aku. Nabi Ibrahim tengok matahari, Nabi Ibrahim kata, inilah Tuhan aku. Tapi ini pandangan minoriti. Majoriti ulama, jumhurul mufassirin, Syekh Salah Khalid menyebutkan, bukan maksud ayat ini Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, tak. Tetapi Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Nabi Ibrahim kata, kalian ni sembah bintang, lihat bintang ni hilang. Kalian ni sembah bulan, lihat bulan ni hilang. Kalian sembah matahari, matahari ni hilang. Jadi ini seakan-akan adalah al-munazarah wal munaqashah, iaitu kita katakan sebagai perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Tetapi still kaumnya Nabi Ibrahim tidak beriman. Seterusnya Nabi Ibrahim berdakwah kepada rajanya pula. Rajanya Nabi pada zaman Nabi Ibrahim ini, dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Muawiyah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Hakim, malakul ardi arba'ah, ada 4 raja dunia. 4 raja dunia. Mu'minani wa kafiran. Ada 2 yang beriman, ada 2 yang kufur. Yang pertama, fal mu'minani, yang beriman adalah Zulkarnain wa Sulaiman. Zulkarnain ini adalah yang bila kita sebut raja dunia ni, dia menguasai bahagian barat, dia menguasai bahagian timur. Zulkarnain menguasai bahagian barat, menguasai bahagian timur. Nabi Sulaiman alaihissalam bukan sekadar menguasai barat dan timur, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sesuatu kuasa yang mana Allah berikan nikmat padanya untuk memerintahkan jin, untuk memerintahkan haiwan-haiwan. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin minal alamin. Antara doa Nabi Sulaiman alaihissalam, ya Allah, berikan aku kerajaan yang mana kerajaan tu tak ada lagi setelah aku. Kerajaan yang begitu besar. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang begitu besar. Boleh perintah jin, boleh perintah haiwan-haiwan dan sebagainya. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah suatu ketika berkata, sesungguhnya ifrit mengganggu aku solat, dan aku teringin mengangkat ifrit itu, ikat dekat tiang-tiang masjid sehingga besok kalian boleh lihat ifrit tersebut. Tapi kata Rasulullah SAW, kalau bukan kerana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawasanya Nabi Ibrahim berkuasa ke atas mereka, memiliki kerajaan, kekuasaan atas mereka, maka nescaya aku akan datangkan ifrit itu, ikat dia dekat tiang masjid, kalian semua boleh nampak. Ulama kata dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah bertawadhu, merendah diri, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam mampu untuk ifrit itu diikat dekat tiang masjid, tetapi Rasulullah kata sesungguhnya ini adalah had kuasa yang diberikan pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nak menunjukkan Sulaiman ini besar kekuasaannya. InsyaAllah kita akan cerita kerana ia disebutkan dalam kisah dalam Al-Quran. Kemudian wal kafiran, 2 raja yang sangat jahat, yang kufur, Namrud wa Bukhtansar. Namrud dan Bukhtansar. Bukhtansar ini disebut sebagai jahat kerana dia membunuh hampir 70,000 Bani Israel. Dan Namrud inilah yang kita nak dikisahkan berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila Namrud bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim bertemu dengan raja, lalu raja berkata, wahai Ibrahim, hajja Ibrahim fi rabbih, mereka saling berhujah. Lalu Ibrahim kata, rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, wahai raja, berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhanku adalah Tuhan yang mana menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, qala ana uhyi wa umit, aku pun menghidupkan dan mematikan juga. Ini kata Namrud. Lalu Namrud kata, bawa mai 2 orang. Satu aku hidupkan, jangan bunuh dia. Yang satu lagi kau bunuh dia sekarang di tempat. So seakan-akan Namrud kata, aku pun menghidupkan dan mematikan. Tapi sebenarnya ulama kata ini Namrud telah tersilap antara sebab dengan al-musabbibul asbab. Asbab ini adalah usaha. Kita belajar, kita jadi pandai.
Kita makan, kita jadi kenyang. Itu asbab. Api panas, itu asbab. Api itu sifatnya membakar, itu semuanya asbab. Asbab ni kadang-kadang ada orang dia lupa. Oh, dia ingat saya ni hebat sebab diri saya sendiri. Dan inilah kisah Qarun. Qarun bila mana dia kaya raya, jadi geng-geng T20, bangsawan lah kita kata kan. Dia kata apa? Qala inna ma utituhu ala ilmi min indi. Aku kaya, aku bijak pandai ini sebab ilmu yang aku dapat. Padahal ilmu itu adalah asbab. Siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita nak mensyukuri asbab ni? Jadilah seperti Nabi Sulaiman, dengan kekayaan yang begitu banyak, dengan kekuasaan boleh memerintahkan haiwan dan jin sebagainya, beliau mengatakan hadza fadlun min rabbi. Ini kurniaan Allah. Ini kurniaan Allah. Aku ni asbab saja. Sama jugalah Raja Namrud ini apabila dia membunuh, dia kata yang ni satu bunuh, yang ni hidup. Bukan maksudnya dia ada kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Tidak. Kerana ia hanya sebagai asbab saja. Musabbibul asbab adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim kata kepada raja, "Raja, kalau begitu, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari daripada masyriq, daripada timur. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba kau datangkan matahari itu daripada barat. Fabuhital ladzi kafar." Namrud tak dapat buat lah. Mana boleh nak datangkan matahari daripada barat. Itu kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim dengan raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian pada kisah yang seterusnya apabila Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kaumnya ini dia ada hari di mana kaumnya akan pergi keluar. Akan pergi beraya pada sesuatu hari tertentu. Jadi bila mereka pergi beraya, mereka akan tinggalkan kota tempat tinggal mereka. So mereka ajak semua orang, jom kita pergi beraya. Tetapi ada seorang yang tak nak ikut, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini disebutkan di dalam hadis. Lam yakdzib Ibrahim illa fi thalath. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menipu melainkan pada 3 keadaan. Pada 3 situasi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Ibrahim ini pernah menipu, tetapi dalam 3 perkara. Dan yang pertama yang ini. Dan ulama kata tipunya Nabi Ibrahim bukan tipu-tipu saja, tak, tetapi tipu yang membawa maksud di belakangnya. Apabila kaumnya mengajak pada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, mailah pergi sekali ke beraya, merayakan Tuhan kita ni, buat kesyirikan dan sebagainya, buat maksiat dan sebagainya." Nabi Ibrahim kata apa? Faqala inni saqim. Nabi Ibrahim kata, "Aku tak ikut, aku tengah sakit sekarang ni. Saqim, aku tengah sakit." Adakah Nabi Ibrahim sakit? Tak, Nabi Ibrahim tak sakit. Tapi sakit yang dimaksudkan dalam hadis ini, dalam Al-Quran ini, maksud Nabi Ibrahim, aku ni sakit hati, sakit maknawi, melihat kejahatan, kemaksiatan, kesyirikan yang kalian buat. Jadi Nabi Ibrahim bukan menipu berdusta 100%, tak. Jadi jangan kata, "Ustaz, Nabi Ibrahim pun menipu, takkan saya tak boleh menipu?" Tak, bukan begitu. Tetapi Nabi Ibrahim, penipuannya Nabi Ibrahim itu kerana ada maksud di belakangnya. Ini disebut sebagai ulama sebagai tauriyah atau ma'arid. Dalam hadis baginda SAW menyebutkan ada 3 keadaan rukhis, yurakhas. Allah Islam membenarkan untuk kita berbohong dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dalam perang. Dalam perang tak bolehlah jadi orang yang jujur. Kenalah sifat, kalau perang ni kita jujur, kalah lah. Awak nak serang mana? Besok saya nak serang sebelah kanan. Korang siap-siap tak boleh. Bahkan baginda SAW dalam perang Badar, ketika mana baginda SAW sedang mengecek, sedang memantau, sedang menjadi, kita melihat bagaimana keadaan perang, berjumpa dengan orang Arab bukan Islam. Dan kalau seandainya mereka tahu itu Rasulullah, mungkin mereka akan bagi tahu kepada pasukan musuh. So apabila dia tanya, "Engkau ni daripada mana?" Rasulullah menjawab, "Min ma'." Aku datang daripada air. Min ma'in mahin. Kita ni semua datang daripada air mani. Nak menunjukkan bahawasanya baginda SAW tidak menipu, tetapi menipu dekat sini yang bermaksudlah lain. Jadi pertama, boleh menipu dalam al-harbu, dalam peperangan. Yang kedua, al-khida'. Al-khida' ini kita kata tipu daya. Yang kedua adalah dalam al-islah bainan nas. Dalam kita ni nak menyatukan kedua belah pihak yang bergaduh. Kedua belah pihak
hak abang dengan adik ni tengah bergaduh, kita pula jadi batu api. Oh betul lah, memang abang orang adik tu cakap kat abang, kita jadi orang tengah, kita kata Ustaz saya tak nak menipu. So apa yang adik kata buruk pasal abang, kita cerita semua. Kau tahu tak apa kawan aku cakap pasal aku? Kita cerita semua sebab kena kata nak tipu. Kita kata tak, sebenarnya kawan kau ni, kita tipu lah, kata sebenarnya kawan kau ni sayang kau, dia puji kau dan sebagainya, demi untuk menyatukan kedua belah pihak yang bergaduh. Ini dibolehkan. Yang ketiga adalah dalam hubungan suami isteri, bainaz zaujain. Hubungan suami isteri ni boleh menipu, tapi bukan maksudnya menipu tak. Ulama menyebutkan ada dua syarat utama. Yang pertama adalah penipuan yang tidak membawa kepada pengurangan hak isteri ataupun hak suami. Contoh, bila mana isteri malam suaminya tak ada, lepas tu tiba-tiba suaminya balik lambat pukul 1 pagi, isteri dia tanya, abang pergi mana malam ni? Sebenarnya dia pergi melepak, tapi dia menipu, abang pergi masjid ni, program penting ni. Ini tak boleh lah, sebab dia telah mengambil hak isteri. Yang kedua, syarat yang kedua adalah penipuan yang membawa kepada hubungan suami isteri itu semakin rapat, semakin berkasih sayang. Contoh, isteri masak tak sedap. Lepas tu isteri tanya, abang macam mana masakan saya hari ni, sedap tak? Masakan ayang ni adalah masakan yang paling sedap pernah abang rasa. Walaupun mungkin kita makan sikit, lepas tu nanti dah pukul 8 pagi kita keluar makan kat luar lah pula kan, sebab tak cukup kenyang. Cuma kita nak ceritanya, ini yang dimaksudkan. Bukan maksudnya, Ustaz saya ni bohong sunat dengan isteri saya. Tak ada. Selagi mana kamu mengurangkan hak isteri, tak boleh. Selagi mana pembohongan itu membawa kepada berkasih sayang, maka ianya dibenarkan. Baik, jadi ketika mana balik kepada kisah Nabi Ibrahim, semuanya keluar melainkan Nabi Ibrahim, maka penipuan yang kedua adalah Nabi Ibrahim AS ingin agar mereka ni berfikir. Maka berhala-berhala yang ada itu semuanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, melainkan satu berhala yang besar. Satu berhala yang besar. Bila mereka kembali ke kota mereka tengok semua tuhan-tuhan mereka dah hancur. Lalu mereka bertanya, siapa yang buat ni? Inna sami'na fata yuqalu lahu Ibrahim. Ada orang yang mana dia tak ikut ni, yuqalu lahu Ibrahim, iaitu disebutkan dengan Ibrahim. Kita tengok pergi kat dia. Dan bila mana mereka kata, Nabi Ibrahim kata, bukan aku yang buat, bal fa'alahu kabiruhum, yang buat tu yang besar tu. Ini penipuan yang kedua yang Nabi Ibrahim ucapkan. Tuan-tuan, ini bukan tipu-tipu, tak. Tetapi Nabi Ibrahim ingin mengatakan kepada kaumnya, dekat sini ada Tuhan, ada aku. Aku ni, kalau kalian kata aku ni lemah, yang besar tu Tuhan kalian sembah. Maknanya yang hancurkan sekutu-sekutunya itu yang besar tu, bukan aku. Nak mengajarkan kepada mereka betul ataupun tidak pemikiran yang kalian buat ini. Tapi akhirnya mereka tahu apa yang mereka buat ni silap. Tapi biasalah orang ego, orang yang sombong, dia menolak. Maka akhirnya apa yang mereka buat, disebutkan qalu harriquhu wansuru alihatakum. Mari kita bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan apabila mereka ni, dalam tafsir menyebutkan ketika Nabi Ibrahim nak dibakar ni, semua kaumnya ni kumpulkan kayu bakar, sampai ada orang yang sakit, hatta in kanatil mar'atu tamrat, ada perempuan yang sakit ni, dia kata la in ufid, kalau aku dah sembuh nanti aku akan join kalian, kita bakar Nabi Ibrahim sama-sama. Nak katanya semuanya ni benci dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dakwah ni dia bukan dilihat daripada sudut, ada pengikut, tak ada pengikut, ada follower, tak ada follower, yang ada follower ni bagus, yang tak ada follower ni tak bagus. Tak semestinya. Rasulullah SAW menyebutkan ada Nabi nanti di hari akhirat, wa ma'ahu rahat, dan bersamanya pengikut sikit sahaja. Wa ma'ahu rajulu war rajulan, ada pengikut Nabi yang hanya satu orang atau dua orang. Wan Nabi, dalam hadis yang lain, laisa ma'ahu ahad, tak ada pengikut langsung. Nak menunjukkan bahawasanya follower bukan bukti seseorang itu benar. Banyaknya likes bukan bukti seseorang itu benar. Nabi Ibrahim, satu kampung semua nak bakar dia. Yang sakit pun kata, kalau aku sihat aku nak bakar dia sekali. Nak menunjukkan bahawasanya bukti atau kita katakan parameter kebenaran seseorang, Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan kefahaman para salafus salih. Tuan-tuan, ini kita punya
parameter kita. Agama berdiri atas Al-Quran, agama berdiri atas As-Sunnah, tetapi diikat dengan kefahaman para salafus soleh, diikat dengan kefahaman para a'immah mazhab, diikat dengan kefahaman para ulama. Bukan ada tiba-tiba kita jumpa ada orang kata, ustaz, sebab dia bijak, dia pandai, dia kata Allah bagi kita Quran, Allah bagi kita sunnah, Allah bagi kita otak untuk berfikir. Maknanya agama Islam ni saya kena fikir pakai otak saya, bukan pakai ikut ni. Kita kata betul dalil kita ni Quran, betul dalil kita ni sunnah, tetapi diikat dengan kefahaman para imam. Bukan kita pandai-pandai ucap sendiri, tak. Jadi itulah la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Maksudnya kita berakal, berfikir sebagaimana para ulama berfikir. Dan kerana panas apinya tersebut, nak disebutkan mereka tak mampu nak bakar Nabi Ibrahim dekat-dekat, maka diikatlah kaki Nabi Ibrahim, diikatlah tangannya Nabi Ibrahim, dan dilempar dengan al-manjanik, iaitu dengan pelempar batu. Dilempar daripada jauh, nak dekat-dekat tak boleh, nak pergi dekat-dekat kerana terlalu panas. Tafsir menyebutkan lam tu qad qattun nar mithluha. Mereka ni membakar, mereka menghidupkan api, tak pernah api sebesar tu. Ini paling besar yang mereka pernah buat. Apabila dilempar, zakara ba'd salaf, disebutkan para salaf, apabila Nabi Ibrahim ini dilempar dan dekat atas hawa, dekat atas udara, datang malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, alaka hajah, ada tak wahai hajat, wahai Ibrahim, hajat yang kau nak aku tunaikan? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kata Nabi Ibrahim, pada engkau wahai Jibril, aku tak berhajat apa-apa. Nak menunjukkan quwwatul iman, kekuatan iman. Lalu kata Nabi Ibrahim, wa amma minallahi fabala, aku berhajat pada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran merakamkan bacaan yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahawasanya Nabi Ibrahim menyebutkan bacaan yang doa yang sama yang Rasulullah SAW baca, iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah, na tu maksudnya kami. Kalau sendiri kita sebut hasbiyah, hasbi, li tu saya, milik saya, lana milik kita semua. Kalau Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan dosa-dosa, li milik aku. Kalau milik kita, Allahumma ghfir lana, zunubana kita semua, zunubi dosa kita. Jadi kalau bersendirian, kita tengah dalam keadaan susah, kita sebutlah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim, sehingga Allah SWT berfirman kepada api tersebut, ya narkuni bardan wa salama, wahai api, jadilah engkau sejuk dan jadilah engkau selamat. Kata Ibnu Abbas, kalau bukan kerana ada ayat salama wa salama la'adha Ibrahim berduha. Kalau seandainya Allah kata, wahai api, jadilah engkau sejuk semata. Sejuk ni sebenarnya menyakitkan. Saya pernah dulu pergi Jordan, tengok salji, tengok musim sejuk. Masa tu bawa bab saya, rasa happy bukan main. Tapi happy ni sehari saja. Hari kedua dah tak syok dah, sebab terlalu sejuk sangat, sampai tangan ni tak terasa, sampai Allah beku. Pegang phone pun, phone tak boleh nak detect, sebab phone ni dia detect dengan darah, dengan cap jari. Jadi sejuk ni menyakitkan. Dan neraka pun ada neraka yang panas, ada neraka yang sejuk. Sebab tu apabila kata Ibnu Abbas, kalau bukan wasalama, kalau Allah SWT tidak berfirman kepada api tersebut salamah, jadilah engkau sejuk yang menyelamatkan, maka nescaya Ibrahim AS akan terasa sakit dengan sejuknya api tersebut. Jadi ini nak menunjukkan bahawasanya bagaimana Nabi Ibrahim AS, Allah SWT menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syu'aib Arnaud dalam tahqiq kitabnya Zadil Ma'ad, dalam mentahqiqkan kitab Zadil Ma'ad, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, maaf, man qala hina yusbihu wa yumsi, barang siapa ketika pagi harinya, wa yumsi, dan ketika petang harinya, membaca hasbi Allah, la ilaha illahu, cukuplah Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah selainnya,
alaihi tawakkalt, kepada Allah aku pasrahkan segala urusan. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Allah pemilik arsy yang agung. Kata Rasulullah, sab'a marrat, kalau dia baca pagi hari 7 kali, dia baca petang hari 3 kali. Kafahu Allahu ma ahammah, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dia min amrid dunya wal akhirah, segala kerisauan di dunia, segala kerisauan di hari akhirat Allah akan hilangkan. Kesedihan dekat dunia, risau dunia, biasa orang dunia ni risau sebab masalah duit, Allah hilangkan. Masalah anak, Allah hilangkan. Akhirat masalahnya apa? Kita takut diazab, dosa-dosa kita takut menyelubungi kita, maka Allah hilangkan. Jadi hasbi Allah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Hadis riwayat Abu Daud secara mauquf, maksudnya para sahabat menyebutkan, dan disahihkan isnadnya oleh Syuaib Arnaud. Ini nak menyebutkan kita cubalah banyakkan membaca zikir-zikir ini. Ataupun kita baca hasbi Allah wa ni'mal wakil pun dah cukup. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan nak disebutkan tuan-tuan, dalam kisah dibakarnya Nabi Ibrahim AS, ada seekor haiwan yang mana dia ini turut memanaskan ke api tersebut. Api ni dia jadi panas bila, kalau kita tengok sate tu, bila dia kena kipas. Letak kipas dia jadi apinya banyak. Jadi ada seekor haiwan yang namanya cicak. Dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan anna Rasulullah SAW amara biqatlil waza'. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim alaihissalam, kerana cicak ini dia meniupkan api-api, yang mana api tersebut semakin marak lagi. Satu persoalan, saya bila baca hadis ni saya terfikir, apa salah anak cicak, padahal bapak cicak yang buat. Bapak cicak yang tiup, anak cicak yang kena. Anak cicak pula yang digalakkan untuk dibunuh. Padahal Islam ini menyebutkan alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa orang yang lain. Kalau contohnya mak bapaknya ni dah nasihat anak macam-macam, sekali anaknya membuat maksiat, adakah mak bapaknya terlepas daripada dosa? Terlepas. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman, adakah Nabi Nuh berdosa? Tidak. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak beriman, adakah Nabi Ibrahim berdosa? Tidak. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Kerana ada agama yang lain yang menganggap nabi mereka membawa menanggung segala dosa-dosa mereka. Nabi Isa, Nabi Yesus disalib kerana atas dasar dosa-dosa manusia, menanggung dosa-dosa manusia. Jadi di situ adalah keyakinan mereka, tetapi keyakinan kita, setiap orang membawa dosanya masing-masing. Selagi mana kita dah berusaha, wa ahluha muslihun, kita telah berusaha untuk islah dan tidak berjaya, kita dah terlepas daripada dosa. Ada hadis menyebutkan, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Sama ada kalian berterusan amar ma'ruf nahi munkar, au la yushikanallahu alaikumul azab, ataupun Allah SWT akan turunkan azab pada kalian. Menunjukkan perlu ada usaha amar ma'ruf, perlu ada usaha nahyu munkar, barulah ketika itu kita dah barak, kita dah terlepas daripada dosa. Ada, saya pernah berjumpa dengan ibu bapa, dia tak nasihatkan anak dia solat, dia tak nasihatkan anak dia untuk pergi solat Jumaat, pergi masjid. Bila kita tanya, kita kata kenapa? Kan? Lepas tu dia kata, ustaz, anak saya dah besar, pandai-pandailah dia fikir sendiri. Hidayah ni Allah bagi kat sesiapa, nanti masa tu sampailah dia. Ini berarti dia tak terlepas daripada dosa, kerana dia tidak berusaha, dia tidak ada usaha untuk islah. Usaha dahulu, barulah Allah berikan pengampunan. Jadi balik lagi kepada setiap orang ni menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kenapa bapak cicak, nenek moyang cicak yang tiup api, anak cicak yang digalakkan untuk dibunuh? Sebenarnya ada riwayat yang lain. Baginda SAW menyebutkan amara biqatlil waza' wa sammahu fuwaisiqa. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, dan Nabi Rasulullah SAW menyebutkan cicak ini adalah fuwaisiq. Cicak ini adalah binatang yang fasik. Fasik ini maksudnya yang merosak. Orang fasik adalah orang yang merosakkan agama, orang yang agamanya rosak. Cicak ini digalakkan untuk dibunuh kerana fuwaisik, kerana dia adalah binatang yang perosak.
Jadi asal cicak ni dibunuh kerana sifatnya perosak. Detailnya ada dekat, boleh cari hukum bunuh cicak dalam website Mufti Wilayah Persekutuan. Detail diterangkan. Jadi atas dasar fuaisik ni bukan sahaja cicak, haiwan-haiwan yang berbahaya walaupun dalam keadaan ihram. Kita tengah buat umrah, pakai pakaian ihram, ada haiwan yang berbahaya, boleh tak kita bunuh? Boleh. Contohnya ada ular, nampak ular, takkan kita kata ular aku tak boleh bunuh, kau patutlah orang lain, jangan patut aku. Tak, boleh kita bunuh haiwan tersebut. Kerana yang dilarang dalam Islam adalah ketika mana buat ihram membunuh haiwan binatang darat, binatang buruan di atas darat. Pertama binatang buruan, binatang liar. Kalau binatang gembala, contoh saya buat ihram, kemudian saya bawa kambing gembala, saya ni seorang pengembala kambing, boleh tak saya sembelih kambing gembala saya? Boleh, sebab dia bukan binatang liar. Kemudian yang keduanya yang di atas darat. Kalaulah binatang tu binatang liar dekat laut, saya buat haji naik kapal, kemudian saya nak memancing, boleh tak mancing? Boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah binatang buruan tetapi yang dekat lautan, bukan yang di atas di atas darat. Jadi ini kita nak tunjukkan bahawasanya haiwan cicak ini dibunuh kerana kerosakan yang dia buat. Dalam hadis disebutkan walaupun nak membunuh haiwan tersebut, dalam hadis kata baginda sallallahu riwayat Muslim, man qatala wazaghan fi awwali darbah, barang siapa yang membunuh cicak pada pukulan yang pertama, lahu mi'atu hasanah, Allah bagi dia 100 pahala. Wa ma fi tsaniyah, dan barang siapa yang membunuh cicak dengan 2 pukulan, duna zalika, dapat pahala lebih sikit lagi. Wa fi tsalitsah, dan kalau ketiga lebih lagi, dan begitu seterusnya. Nak menunjukkan jahat-jahatnya haiwan tersebut pun jangan kita seksa dia. Cicak ni digalakkan untuk dibunuh, betul, tapi pukul 1 kali kamu dapat pahala 100. Tapi kalau kamu sampai pukul 2 kali dapat pahala juga, tapi sikit. Kamu dapat pahala 3 kali, walaupun jahat, tapi pahala kamu makin berkurangan. Kerana Islam mengajarkan ihsan, buat baik. Ada orang ni saking terlalu geramnya dengan haiwan, contohnya dia geram dengan ular, dia potong sikit-sikit, dia seksa, tak boleh. Tikus kita geram dengan tikus, kan? Kita letak gam. Ulama kata, kalau ada orang tanya, kalau saya nak letak gam, sebab tikus ni susah nak tangkap, kan? Tertangkap kat situ, dia kata biar kau matilah kau sampai lapar ke apa. Tak boleh. Ulama kata kalau kita tahu, terus kita kena bunuh. Contohnya letak malam pertama, dapat terus bunuh. Nak bunuh macam mana? Hempak dia ke atau apa ke? Kalau saya sendiri yang saya mampu, kadang-kadang saya tenggelamkan dia. Itu paling inilah. Sebenarnya kalau bagus tu kita sembelihlah dia, saya tenggelamkan dia. Sebab kalau nak bunuh macam gitu, takut dia mencik semua, kan? Dekat depan rumah ada parit, tenggelamkan dia. Yang penting kita cuba semampu kita untuk membunuh dia secepat yang mungkin. Jangan kita seksa dia walaupun dia tu tikus. Ustaz, tak sampai hatilah tikus ni kita bagi makan pula. Jangan, kerana digalakkan untuk bunuh. Bagi makan, kita kembangkan biak. Sebab kita kena buat baik pada haiwan. So tikus tu kita kembangkan biak, kita bagi kat haiwan lain. Tak boleh juga, berdosa. Kerana dia adalah fuaisik. Baik, seterusnya, itu bukan sahaja haiwan-haiwan yang jahat. Bahkan dalam Islam, haiwan yang baik pun Islam mengajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan bunuh yang baik. Wa idza dzabhtum, bila kamu sembelihlah dengan yang baik. Lancingkan pisau dan sebagainya. Dalam Islam, hari raya Aidil Adha merupakan cara untuk kita tunjukkan. Orang kata, Aidil Adha ni adalah pembunuhan makhluk Allah beramai-ramai. Hari Aidil Adha ini zalim kepada haiwan. Tak. Aidil Adha adalah hari di mana kita nak tunjukkan ini. Sebab tu digalakkan bawa anak-anak, bawa isteri, tengok bagaimana penyembelihan itu. Proses penyembelihan tu, yang sembelih tu sunnahnya untuk datang. Kalau ini milik kita, sunnahnya kita yang sembelih. Kenapa? Untuk biar mereka tahu, inilah cara bagaimana kita buat baik dengan haiwan tersebut. Bukan kita elektrik dia, bukan kita bakar dia hidup-hidup, bukan kita hancurkan dia hidup, tak. Tapi kita sembelih dia. Dalam Islam ada 3 nak kena pastikan terputus: urat darah, urat nafas, urat makanan. Paling bagus sekali.
dapat pahala. 2-3 kali walaupun sebab kadang-kadang saya pun dulu masa awal-awal dulu baru nak belajar, pisau tu tajamlah juga, tapi mungkin tak berapa pandai. Jadi kita kalau seandainya berkali-kali kita sikit menyeksa haiwan tersebut, sah. Zaman dulu, apatah lagi zaman dulu ni taklah tajam sangat. Ada dalam sebuah hadis, perempuan ini dia mengembala kambing. Lalu ada kambing ni jatuh daripada bukit. Tengah nyawa-nyawa ikan, lalu dia ambil batu tersebut dipecahkan sebab tak ada pisau. Terus sebelum kambing tu tengah nyawa-nyawa ikan ni, sebelum kambing tu mati, disembelih cepat-cepat. Kalau kita kata dia sembelih cepat-cepat, mustahillah batu tu boleh sekali terus putus, tak? Dia akan berkali-kali kat situ. Tapi batu ni, cumanya dia cuba buat yang sebaik mungkin, dan Islam mengatakan hukum dia sah untuk makan. Ditanya pada dalam sebuah hadis tersebut, sah untuk makan. Sebab apa? Kerana dia masih bernafas walaupun nyawa-nyawa ikan, dan sempat disembelih sebelum dia meninggal dunia. Baik, itu kisah Nabi Ibrahim. Jauh kita pergi ni, daripada Nabi Ibrahim pergi ke cicak pula, pergi ke korban. Seterusnya insya-Allah berbaki 5 minit lagi 5 minit lagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan bersabar. Kemudian nanti kita solat 2 rakaat. Dapat pahala haji, dapat pahala umrah, sempurna. Dan insya-Allah sebab kita ni ada orang yang nak pergi haji tak dapat pergi haji, duduk pun insya-Allah dapat pergi haji juga. Sedikit sebelum kita sambung, insya-Allah saya ada buat kursus haji percuma secara online. Percuma haji secara online saya buat 3 hari berturut-turut, 1 hari sejam setengah. Kursus haji ni dia bukan sekadar rukun, dia bukan sekadar umrah rukun wajib ke tak. Tetapi kursus haji yang saya cerita ni kenapa perlu sampai waktu yang lama? Kerana saya nak bercerita perjalanan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada di Madinah, bermula pada hari Jumaat. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya ketika mana waktu khutbah Jumaat, kata Rasulullah SAW, innallaha kataba alaikumul hajj fahujju. Rasulullah kata, wahai sahabat-sahabat, ini dalam khutbah Jumaat ni, Allah dah fardukan ke atas kalian untuk melaksanakan haji. Itu hari Jumaat, maka buatlah haji. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, sampailah dekat Mekah, sampai balik ada banyak cerita, ada banyak kisah bagaimana isteri Rasulullah SAW, sebab semua isteri Rasulullah ikut. Kisah bagaimana ada unta Rasulullah SAW dengan untanya Abu Bakar hilang. Kisah ada sahabat yang meninggal dunia. Jadi banyak hadis-hadis ni. Saya ada buat satu nota 40 muka surat. Semuanya ada cerita-ceritanya. 40 muka surat tu hanya poin-poin saja. Hadisnya ada yang saya letakkan, ada yang saya simpan dalam nota yang lain, takut terlalu banyak. Jadi saya mulakan insya-Allah minggu depan tu hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini sebenarnya saya buat untuk komuniti dekat Saudi. Alhamdulillah ini tahun keempat. Dan yang daftar sekarang ni hampir 650 orang. Jadi kalau berminat nak ikut boleh join pukul 9 malam waktu Saudi. Bersamaan dengan 2 pagi waktu Malaysia. 2 pagi waktu Malaysia, Jumaat malam, Sabtu malam, Ahad malam. Ustaz, saya tak boleh lah nak bangun pukul 2 pagi Ustaz. Jangan risau, ada rakamannya. So rakaman ini kalau seandainya kita ada, kita boleh forwardkan, atau link ni kita boleh forwardkan pada sahabat-sahabat kita yang buat haji. Sebab dekat Mekah, dekat Madinah, orang yang buat haji ni 40 hari stay kat sana. Stay kat Madinah 8 hari, stay dekat Mekah 38 hari. Kalau seandainya tidak diisi dengan ilmu, tidak diisi dengan program-program, mereka akan jadikan Mekah Madinah ni masalah waktu untuk jalan-jalan cari makan. Malam pergi sana, pergi sini. Sebab kerjanya cuma pergi masjid 5 kali sehari. Waktu lain tak ada, tak tahu nak buat apa. So diisi dengan ilmu ini. Antara yang kita cuba ketengahkan adalah kelas haji yang percuma ini. Kalau seandainya berminat, nanti insya-Allah kita akan share nombor saya sharekan nombor telefon. Tuan-tuan email saya bagi link. Mudah-mudahan bila diberikan kepada bakal-bakal jemaah haji yang lain, kita pun dapat pahala juga. Ada ulama menyebutkan Ramyul Ashum Salathu Jinan. Kalau seandainya anak panah ni ketika mana dipanahkan, Allah bagi 3 pahala. Pahala yang pertama yang buat anak panah dapat pahala. Pahala yang kedua yang delivery anak panah tu kepada si pemanah. Pahala yang ketiga, pemanah tersebut ketika dia memanahkan sehingga terbunuh musuh Allah Subhanahu Taala yang membunuh Rasulullah SAW, yang nak memerangi Rasulullah SAW, pun dapat pahala juga dalam peperangan. So anak panah ketika mana terlepas daripada musuh panahnya
3 syurga, 3 pahala Allah berikan. So sama juga kelas haji ni, mungkin kita tak buat haji tapi kita sharekan link untuk buat haji. Kelas haji ni yang mengajar dapat pahala, yang share link dapat pahala, yang buat haji pun dapat pahala. Kita cuba untuk menjadi begitu. Sebab saya ni pun dah rindu. Dah 3 tahun semenjak balik Madinah, tak pergi Mekah Madinah lagi, tak sempat kan kerja. Dan alhamdulillah semasa belajar dekat Madinah, 10 tahun saya berada dekat sana, buat haji hampir setiap tahun. So bila mana dah balik ni, kita nak dapat pahala haji ni, yang kita mampu adalah kita cuba mengajarkan orang buat haji. Mudah-mudahan kita dapat pahala yang sama. Tuan-tuan, sebelum kita tutup dengan 2 minit yang berbaki, baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yatabarra'u min qaumihi. Nabi Ibrahim berhijrah, pindah ke tempat lain apabila kaumnya, rajanya, mereka ni tidak mahu beriman kepada Nabi Ibrahim. Jadi ini nak menunjukkan dalam masalah kesyirikan perlu ada wala dan bara. Wala ini maksudnya kita menyatakan kesetiaan, bara ini kita berlepas diri. Berlepas diri, tak boleh join, tak boleh nak ikut benda-benda yang mensyirikkan Allah. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apabila beliau berkatakan wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Wahai ayahku, wahai kaumku, innani bara, aku berlepas diri. Kita perlu katakan berlepas diri. Dan berlepas dirinya Nabi Ibrahim dengan berhijrah ke Palestin. Berlepas hijrah ke Palestin. Dan apa yang berlaku pada Raja Nabi Ibrahim Namrud ini, dalam kitab Bidayah wa Nihayah li Ibn Kathir, dan kita tutup dengan kisah ini, ba'athallahu ila dhalikal malikil jabbar mulkan. Allah hadirkan pada Namrud ini satu raja yang lain, kerajaan yang lain, yang mana kerajaan ini berdakwah kepada si Namrud ini. Fa'aba alaihi, dia tidak mahu beriman. Fada'ahu thaniyah, diajak kali kedua. Orang kata sama-sama T20 ni sembang sama-sama, raja dengan raja, high level kan. Kalau kita dengan kita ni, kita mungkin rakyat biasa, tapi ni raja dengan raja. Fa'aba thumma thalitha, kemudian pada kali ketiga diajak untuk beriman lagi dan dia tidak mahu. Wa qala ijma' jumu'aka wa ajma' jumu'i, kata raja tersebut, baiklah kau kumpulkan pasukan kau, aku kumpulkan pasukan aku, kita berperang. Fajama'a Namrud jayshahu wa junudahu, lalu Namrud pun mengumpulkan tenteranya untuk memerangi raja tersebut. Waqta tulu'asy syams, ketika mana matahari nak terbit. Wa arsalallahu alaihim dhubaban minal ba'ud, lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim nyamuk-nyamuk yang begitu banyak, bihaitsu lam yarau aina syams, sehingga bila matahari terbit tu mereka tak nampak matahari tu, kerana begitu banyaknya. Wasallatallahu alaihim faakalat luhumahum wa dima'ahum, dan nyamuk ini menyerang pasukannya Namrud sehingga memakan daging-daging mereka, darah-darah mereka. Wa taraktahum 'izaman badiyah, sehingga berbaki tinggal tulang sahaja. Wa dakhalat wahidatan minha, ada seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya Namrud ini. Fakana yadribu bi ra'sihi bil marazib, lalu Namrud, kita ni kalau nyamuk dekat telinga kita bunyi gitu, itu dekat telinga, ini bayangkan dalam kepala. Azab bagi si Namrud ini. Famakathat fi mankharin mulk 400 sana. Imam Ibn Kathir menyebutkan 400 tahun. 400 tahun nyamuk tersebut berada dekat kepalanya si Namrud ini. Hatta ahlakahullahu biha, sehingga Allah SWT menghancurkan Namrud. Jadi kisah ini bukan hadis, tetapi ini tafsir yang dibawa oleh Ibn Kathir. Ini merupakan riwayat-riwayat Israiliyat daripada seorang sahabat namanya Zaid bin Aslam. Jadi ini antara azab yang diberikan, dan mudah-mudahan ia memberikan pengajaran pada kita. Raja yang menguasai timur dan barat, Namrud ini, hanya dihancurkan dengan seekor nyamuk. Lalu siapakah kita ni nak bersombong diri, nak bermegah diri, walaupun kita ni mungkin kita gaji cuma berapa-berapa sahaja, tak sebanding dengan Namrud. Tapi ingatlah, nyamuk pun boleh menghancurkan satu raja yang besar itu. Kita tutup dengan doa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, wa nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfirna bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة عمن سواك. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Kami bertawassul dengan amalan saleh kelas pada pagi hari ini yang kami harapkan keikhlasan padanya. Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami yang sudah meninggal dunia, baik yang hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami dengan rezeki yang luas. Ya Allah, luaskanlah pada perkara yang sempit. Ya Allah, lapangkanlah perkara yang susah dan berikanlah kami kesenangan di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kita bersama solat 2 rakaat. Sudah